Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam siri tazkirah kita pada petang ini. Mudah-mudahan dapatlah kita menambah ilmu kita dan dengan ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini saya nak membahas sedikit tentang persoalan menutup aurat bagi wanita. Seperti mana yang kita semua telah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi wanita-wanita yang beriman supaya mereka itu menutup aurat mereka dengan sempurna apabila keluar daripada rumah. Kerana semua tubuh perempuan itu adalah aurat. Tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki lain, melainkan kepada suaminya. Kerana itu, apabila dia keluar rumah, apabila mereka ni keluar rumah dengan tanpa menutup aurat, mereka berdosa. Dan orang-orang yang menjaganya, suaminya, bapanya, semua menanggung dosa tiap-tiap mata yang melihat perempuan tadi. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada petang ini saya nak bawa satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang menceritakan tentang aurat wanita. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 59. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah SWT berfirman kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Wahai nabi. Allah sebut wahai nabi. Allah berfirman, wahai nabi. Qul, katakan olehmu, li azwajika, kepada isteri-isteri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri, perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna, hendaklah mereka menutupi atau melabuhkan atas mereka, min jalabibihin, daripada jilbab-jilbab mereka, yakni jubah-jubah mereka, jilbab-jilbab mereka. Dalika adna, yang demikian itu lebih dekat, supaya lebih dekat, ayyurafna, supaya mereka, untuk mereka dikenali sebagai wanita yang beriman. Fala yu'lain, maka mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan jelasnya memerintahkan Nabi supaya beritahu kepada isteri-isteri, beritahu kepada anak-anak perempuan dan wanita-wanita yang beriman, isteri-isteri yang beriman, isteri-isteri orang-orang yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, supaya mereka itu melabuhkan, yakni menutupi atas seluruh tubuh mereka dengan jilbab-jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab ialah pakaian yang menutup daripada kepala sampai ke kaki. Jilbab ialah pakaian yang menutup daripada kepala sampai ke kaki. Syarat-syarat jilbab itu, yang pertamanya, dia mestilah longgar, tidak menampakkan bentuk badan. Yang keduanya, dia mestilah tebal, tidak terbayang warna kulit.
Longgar dan tebal. Longgar tidak menampak bentuk badan. Dan tebal tidak menampakkan warna kulit. Tidak terbayang-bayang bentuk badan dan warna kulit. Jadi pakaian yang ketat, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, ini belum lagi menutup aurat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian yang menutup aurat mestilah longgar sehingga tidak menampakkan bentuk badan. Ada pun pakaian yang menampakkan bentuk badan, pakaian itu belum lagi menutup aurat. Ada pun pakaian yang nipis sampai terbayang-bayang. Terbayang-bayang tubuhnya. Pakaian itu sebenarnya belum lagi menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat ini ialah mesti pakaian yang tebal. Kerana tujuan menutup aurat ini untuk wanita, tujuannya menutup aurat ini ialah untuk menutup pintu syahwat yang ada pada lelaki. Supaya lelaki-lelaki yang melihat kepada wanita itu, dia tidak ada syahwat, dia tak ada keinginan. Jadi hendaklah dia pakai pakaian itu yang tidak menarik perhatian lelaki. Umpamanya pakaian itu tidak berwarna-warni, tidak bercorak-corak, tidak berlambang-lambang macam-macam. Tetapi pakaian itu warnanya gelap, supaya lelaki tengok pun tak ada mood, tak ada selera. Itu tujuannya nak menutup aurat. Tetapi kalau seseorang itu pakai pakaian ketat sampai menampakkan bentuk badan, nipis sampai terbayang-bayang bentuk badannya, warna kulitnya, bercorak-corak berwarna-warna yang menarik perhatian orang yang melihatnya. Orang tengok dia, lagi nak tengok sekali, tak puas, dua kali tak puas, tiga kali tak puas, tengok terus. Kerana pakaiannya bercorak berwarna-warna, dengan tulisan bermacam-macam, dengan gambar bermacam-macam, dengan bunga macam-macam, dengan baunya yang pula harum, semerbak. Inilah yang dilarang. Sedangkan mana-mana perempuan yang keluar rumah dengan memakai wangi-wangian supaya dicium oleh lelaki lain yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, perempuan itu pun sudah dikira perempuan penzina atau perempuan pelacur. Pakai wangi-wangian boleh, tapi untuk suami. Dedah-dedah aurat boleh, tapi untuk suami. Pakai pakaian yang bercorak-corak berwarna-warna boleh, tapi untuk suami. Pakai pakaian yang ketat boleh tak? Boleh, tapi untuk suami. Pakai pakaian yang seksi boleh? Boleh, untuk suami. Untuk suami tak apa, tapi untuk orang lain adalah haram. Diberitakan bahawa apabila ayat inilah surah Al-Ahzab ayat 59 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi pun membacakan kepada isteri-isterinya dan kepada anak-anak perempuannya dan perempuan-perempuan yang beriman, isteri-isteri orang yang beriman. Pada ketika itu juga wanita-wanita di zaman Nabi itu mengambil kain terus menutup seluruh tubuh mereka. Sehingga dikatakan bahawa kota Madinah selepas turunnya ayat ini seperti gagak-gagak hitam yang hanya nampak mata saja, sebab untuk nampak jalan. Kalau tak, mata pun ditutup. Tapi nak tengok jalan, buka mata. Begitulah taatnya wanita-wanita yang beriman di zaman Nabi SAW. Mereka tidak menangguhkan sesuatu amal. Apabila turun saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus amalkan kerana mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan kita pada hari ini, walaupun ayat Al-Quran telah lama dah turun, 1400 tahun yang lalu, dan hari-hari kita membacanya, melagu-lagukannya, dan kita bergembira membacanya, tetapi malangnya isi kandungannya kita tidak mau mengamalkan kerana kononnya tidak sesuai dengan zaman sekarang. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sama-samalah kita beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suruhlah isteri-isteri kita menutup aurat, anak-anak perempuan kita menutup aurat, dan wanita-wanita muslimah menutup aurat,
perempuan-perempuan mukminah menutup aurat. Karena apabila mereka menutup aurat, barulah datangnya rahmat Allah. Barulah datangnya kasih sayang Allah. Barulah datangnya pertolongan Allah. Jadi kita tidak heran apabila umat Islam tidak dibantu oleh Allah mengalahkan musuh-musuh mereka. Kerana umat Islam sendiri tidak taat pada perintah Allah. Sedangkan hukum-hukum Allah yang Allah SWT turunkan dalam Al-Quran, baik dalam segala segi dan segala segi hukum Allah dan segala segi, baik ibadat, baik muamalat, baik munakahat, baik jenayah. Tetapi apabila kita tidak mengikut hukum Allah, ikut hukum Al-Quran dan sunnah, maka Allah SWT tidak pandang kita lagi. Doa-doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Apabila Allah tak pandang kita, macam mana Allah nak bantu kita? Sebab itulah tak ada bantuan daripada Allah. Walaupun kita banyak berdoa kepada Allah supaya diberi kemenangan atas orang kafir, diberi kemenangan kepada umat Islam, tetapi nampaknya doa kita sia-sia, tak makbul pun. Sebabnya umat Islam sendiri tidak taat perintah Allah SWT. Umat Islam sendiri tidak ikut perintah Allah SWT. Macam mana doa-doa mereka nak dimakbulkan? Sama-samalah kita renung-renungkan. Sama-samalah kita fikir-fikirkan. Sama-samalah kita hisap-hisapkan diri kita sendiri. Sebelum Allah menghisap kita pada hari penghisapan. Sekian tazkirah ringkas saya pada petang ini. Mudah-mudahan ada baiknya. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang salah dan buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.